Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tachawang Sanghap. Waalaikum. Saudara-saudari, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri. Wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara Azhar, saudara pengurusi majlis, ramai yang tak tahu saudara Azhar orang Sungai Petani, dia merupakan driver pertama truk masa tahun 2018 dahulu. Jadi dia pusing satu Malaysia selama 2 tahun dengan saya. Jadi antara tenaga yang paling banyak bantu kita untuk menang 2018 dahulu, orang dia orang Sungai Petani. Jadi bila dah habis pilihan raya, seperti mana ramai orang dalam PKR, dalam PH, kita buat kerja, habis kita balik kampung. Jadi balik kampung, sekarang dia jual lemang. Jadi kalau siapa nak raya, siapa nak kahwin, jangan cari dia untuk lori, cari dia untuk lemang lepas ini. Saudara-saudari, saya selalunya bercakap pukul 11, habis pukul 12. Cuma saya pun nak kena balik KL, esok kerja macam biasa. Ramai yang kalau kat Kedah, ni hari Ahad, ada yang kerja ini, yang pegawai kerajaan kerja ini, yang swasta pun nak kerja balik esok. Jadi saya dah set dengan Simon tadi. Saya mula awal sikit supaya kita habis 11.30. Jadi 11.30, insyaAllah tidak selama ceramah-ceramah yang lain. Kemudian insyaAllah ada sedikit pelancaran bilik gerakan Dun Sidam dalam usaha kita menghadapi pilihan raya akan datang. Baik. Saya ingat ini kali pertama saya datang ke Kedah lepas 3-4 tahun untuk berceramah isu-isu semasa. Dulu saya datang menteri besar lain. Sekarang menteri besar lain, parti pun lain. Saya ceramah tiap-tiap malam sebenarnya. Jadi saya duk tanya dekat Simon tadi, malam ni aku nak cakap apa? Tiap-tiap malam, siang, petang, malam, kita ada Facebook Live. Jadi bagi yang menonton dekat luar, kalau saya ulang cerita dia bosan. Dia kena satu malam cerita baru, satu malam cerita baru, satu malam cerita baru. Jadi saya fikir malam inilah, walaupun yang datang ini, penyokong-penyokong kita, rakyat biasa yang nak dengar, malam ini saya nak tumpu bercakap sebab ini negeri Kedah. Saya nak bercakap dengan orang yang tak datang dan tak nak dengar hujah dan cerita kita. Saya nak bercakap dengan orang UMNO, dengan orang PAS. Sebab ini negeri PAS ni. Kalau saudara-saudari tengok, setiap kali saya berceramah malam-malam, akan adalah lebih kurang 20 orang. Yang ini yang besar kemungkinan dibayar dan diupah. Sebahagian besar orang UMNO, adalah 4-5 kerat orang PAS. Kerja dia maki hamun tiap-tiap hari. Kerja dia hilang 2-3 benda saja. Undi Pakatan Harapan sebab dah serik dah undi. 22 bulan dia kata teruk rakyat Malaysia kena. Satu lagi, jenis yang akan cakap, janganlah undi Pakatan Harapan ni sebab yang ini akan angkatkan orang bukan Melayu. DAP, China, India semua. Kalau saudara-saudari tengok, kalau saya ada tiap-tiap jam pun berceramah macam ini dalam Facebook, tiap-tiap minit lah dia dah ulang benda tu. Ulang. Sebab itu malam ini, walaupun sebelum ini saya tak jawab dan saya tak layan, malam ini saja saya nak cucuk orang UMNO dengan orang PAS yang menonton. Sebab selalunya, setiap kali kita ceramah, orang UMNO dan orang PAS meroyan. Sebab dia sebenarnya tak ada jawapan kepada semua isu yang kita bawa. Baik.
Kita jawab yang pertama. Kita nak masuk pilihan raya. Pilihan raya, kita nak tukar kerajaan, kembalikan kepada Pakatan Harapan. Sebab saudara-saudari dah dengar semua. Semua yang berceramah sebelum ini. Semua yang dengar tiap-tiap malam, isu demi isu. Semua kita dah tahu. Ekonomi teruk. Mata wang jatuh paling corot dalam sejarah negara kita. Tadi Azudin beritahu, kalau engineer keluar, gaji berapa sekarang? Saya ada permintaan daripada lembaga jurutera nak jumpa. Sebab nak beritahu susahnya sekarang, firma-firma kejuruteraan terhimpit kiri kanan. Yang muda jadi jurutera ni, dia tuntut gaji lagi tinggi. Masalahnya, juruteraan, harga yang mereka terpaksa bida itu terlalu rendah. Kalau dia bayar gaji seperti yang sepatutnya, mereka bimbang dia pula bungkus gulung tikar. Jadi kita semua tahu yang itu. Harga barang, kita dah melalui. Mula cerita ayam tak boleh kawal. Cerita telur tak boleh kawal. Lepas ni kita pernah dengar cerita gandum tak cukup. Harga roti canai, semua kita dah dengar. Jadi saya tak nak ulas lebih panjang yang itu. Saya nak sambung kepada kenapa kita kena bersatu, yang Melayu, yang Cina, yang India, yang utara dekat Kedah, yang selatan dekat Johor, yang tengah dekat Selangor, dekat Perak, dekat Negeri Sembilan. Kita kena tukar kerajaan. Sebab kalau tak tukar kerajaan, macam mana nak ubah keadaan? Baik. Masalahnya, bila kita terang satu persatu masalah yang ada, yang kaki-kaki macai UMNO ni tiap-tiap hari, hanya boleh ulang dua perkara saja. Satu soal perkauman, satu soal kononnya serik dah. Jadi kerajaan masa dulu Pakatan Harapan 22 bulan teruk sangat. Jadi saya nak mula dengan itu. Saudara-saudari ingat tak 22 bulan Pakatan Harapan memerintah ni? Ingat tak? Saya nak tanya, kalaulah saudara-saudari fikir balik, apa sebenarnya peninggalan Pakatan Harapan yang kekal sampai hari ini, saudara-saudari? Walaupun kerajaan bertukar, walaupun Perdana Menteri dah ada 2 Perdana Menteri baru, walaupun UMNO Barisan Nasional, Najib dah masuk ke dalam pun. Tapi tetap ada satu peninggalan Pakatan Harapan yang jasanya ada tiap-tiap hari kepada rakyat Malaysia sekarang. Apa dia? Tol. Bukan semua orang naik tol, lalu tol. Harga minyak, harga minyak. Harga minyak, saudara-saudari. Ni saya nak jawab. Ni orang-orang gila yang penyokong mak sakau dekat luar, yang ratib tiap-tiap bulan beritahu seksanya, seriknya hidup di bawah 22 bulan Pakatan Harapan. Kepala otak, tidak kerana 22 bulan Pakatan Harapan, minyak kamu isi sekarang harga RM4, saudara-saudari. Atas peninggalan Pakatan Harapan itulah, walaupun harga minyak melonjak dekat dunia, orang yang pakai RON 97 tahulah, RON 97 sekarang RM4. RON 95 masih lagi RM2. Sebabnya ialah, sebelum Najib jatuh dahulu, Najib yang bermati-matian nak hapuskan subsidi. 2009, dia umumkan bahawa tugas dia sebagai Perdana Menteri ialah untuk hapuskan dan perangi subsidi. Tak boleh bagi subsidi kepada rakyat. Mula dia tarik dulu subsidi gula dalam parlimen. Tarik. Subsidi gandum. Tarik tahun 2014. 2015, sebelum dia perkenalkan GST, antara benda yang paling besar dia buat ialah dia hapuskan subsidi minyak. Dia apungkan harga, dan bila subsidi minyak dihapuskan, harga berubah tiap-tiap minggu. Masa tu tak teruk sangat. Sebab harga minyak mentah kekal rendah.
dalam $50, $60. Jadi sebab itu walaupun harga turun naik, paling tinggi zaman Najib dulu dalam RM2.07. Itu pun dah teruk sangat dah rakyat marah. Orang turun jalan raya, kita protes. Sebab itu daripada 2015 lagi saya kempen kata kita kena kekalkan subsidi minyak. Sebab subsidi minyak ini menjadi faktor yang selalunya mempengaruhi harga barang yang lain. Kalau subsidi minyak ditarik, dihapuskan macam zaman Najib buat dahulu, masa kita lawan dahulu, maknanya setiap kali harga minyak mentah dunia naik, harga RON 95 naik, bila peniaga dah naikkan harga sekali, dia susah nak turunkan balik. Harga naik, dia tak turunkan balik. Sebab itu, tanggungjawab kerajaan kita kekalkan subsidi minyak. Baiklah. Dalam Pakatan Harapan masa itu ada pandangan yang berbeza-beza. Ahli ekonomi dekat luar, dia marah saya, dia kata, ini satu cadangan yang populis, yang nak beli jiwa rakyat, yang akan membangkrupkan negara. Ini bukan cara kerajaan yang bertanggungjawab. Saya faham sebenarnya, kalau kita nak kekalkan subsidi, jumlah besar kepada negara, betul. Cuma pandangan saya juga daripada dulu ialah, kalau wang itu ada, hasil daripada kekayaan minyak negara, lebih baik wang itu kita pulangkan kepada rakyat dalam bentuk subsidi. Walaupun kerajaan UMNO, Najib masa tu sebelum dia masuk penjara, sebelum dia jatuh, dia kata, bagi kami duit ini, biar kami tarik subsidi, sebab bila kami hapuskan subsidi, kami boleh dapat duit ini untuk bagi BRIM, untuk buat projek, untuk bantu rakyat, untuk bagi duit permata. Tapi saudara-saudari tahu, kalau dia dapat 20 bilion daripada subsidi yang dihapuskan, bila kita kena bayar minyak yang mahal, dia ambil 20 bilion itu, yang dia pulangkan sebagai BRIM mungkin 8 bilion. 12 bilion lagi, dia fikir projek 1, projek 2, projek 3. Kerajaan UMNO Barisan Nasional kita tahu daripada zaman dulu lagi. Kalau ada duit lebih dalam poket, dia jadi kreatif bab sakau dan curi duit negara. Lagi banyak duit dalam poket kerajaan, lagi banyak dia fikir macam mana nak buat kapal-kapal halimunan. Umum kapal 6 bilion, sampai sekarang tak siap-siap. Sebab itu pendirian saya, sebaik yang mungkin, selagi kita tak perbaiki sistem negara kita, supaya kalau ada wakil rakyat, menteri, adun, pegawai kerajaan yang makan duit, cepat-cepat kena tangkap, terus masuk penjara, selagi kita tak sampai ke peringkat itu yang terbaik, jangan bagi banyak sangat duit kepada orang politik. Nafsu dia besar. Kat sini lagi lah, kerajaan PAS. Mula sebelum jadi kerajaan isteri 2, lepas jadi kerajaan isteri ada yang tambah 2, 3, 4 pun ada. Poket besar, nafsu besar. Biasa semua orang politik macam itu. Kita terpaksa pujuk dalam Pakatan Harapan, akhirnya bersetuju bahawa satu janji kita kepada rakyat ialah, kalau Pakatan Harapan menang tahun 2018, kita akan menstabilkan harga minyak. Dengan caranya ialah kita tetapkan harga ceiling, dan kalau harga minyak mentah dunia naik, melonjak, beza di antara kos dan juga keuntungan yang Petronas, yang Petron, yang Shell kena keluarkan untuk jual minyak 1 liter, kita akan tambah. Kalau 20 sen, 20 sen lah. Kalau 30 sen, 30 sen. Tapi paling kurang, harga petrol tidak turun naik, rakyat dapat kekal. Dan bila harga petrol tidak turun naik, maka harga barang juga kita boleh kawal sedikit sebanyak, supaya peniaga tidak terus menaikkan harga setiap kali naik harga minyak. Saya nak tanya saudara-saudari, lepas 22 bulan, tukar kerajaan, Perdana Menteri seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Orang UMNO, orang Bersatu, orang PAS beritahu, kita kena tukar kerajaan ni sebab serik dah 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Saya nak tanya, kalau betul keadaan begitu buruk yang macam UMNO, Barisan Nasional, PAS beritahu, yang kamu sampai sekarang masih lagi menggunakan dasar yang paling utama yang Pakatan Harapan tinggalkan, sebab apa? Kamu masih lagi gunakan formula saya untuk kekalkan harga minyak. Ni malawan-malawan PAS UMNO yang tengah tonton ni. Setiap hari. Paling kurang berterima kasihlah sebab formula akulah kau boleh hantar anak pergi sekolah, Bahlul. Sebab tu saya kata, bila kita dengar orang kata Pakatan Harapan 22 bulan teruk sangat ni, apa yang teruk sangat? Cuba tak beritahu, apa yang teruk sangat? Nak kata masa Pakatan Harapan dahulu ekonomi lebih buruk daripada sekarang. Tak payah tipu, tengok mata wang. Zaman siapa yang mata wang jatuh mendadak ni? Bukan zaman Pakatan Harapan saudara-saudari. Ada benda yang kerajaan Pakatan Harapan saya tak setuju. Saya cakap terus terang, orang amanah tak suka, orang DAP tak suka. Orang Bersatu lagi tak sukalah, orang Tuan Mahathir. Daripada dulu, kalau saya tak setuju, saya cakap. Tapi kita kena berlaku adil. Tengok ekonomi zaman 22 bulan Pakatan Harapan, tengok mata wang, tengok harga saham, tengok ekonomi keseluruhan, harga barang, banding 22 bulan dahulu dengan semasa Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan sekarang kebelakangan ini masa Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Mana lagi teruk? Sudah tentu yang ada sekarang ni jauh lagi teruk daripada yang ada masa 22 bulan dahulu. Jadi kok mananya keadaan kata, kami dah serik dengan 22 bulan Pakatan Harapan. Yang serik dengan 22 bulan Pakatan Harapan, saudara-saudari, tak lain dan tak bukan ialah orang UMNO. Dia serik sebab selama 60 tahun hidup mereka sakau kekayaan rakyat. Kalau projek peruntukan 200 juta, 100 juta sampai 100 juta dia agihkan sama mereka. Daripada menteri sampai ke bawah adun sampai ketua kampung. Dari segi ketua bahagian sampai ketua pemuda sampai ketua cawangan. Semua hidup mewah dengan hasil rakyat. Sebab itu bila tiba-tiba segala-galanya hilang. Kalau tidak sebelum itu tak payah buat kerja, tak payah fikir. Kerja dia agih duit, guna duit kerajaan, panggil buat projek, guna kesempatan program-program kerajaan untuk dia masuk tender. Kalau kemah patut 100,000, dia charge 200,000. Sebab itu dia serik. Dia serik bukan sebab keadaan hidup rakyat ni teruk. Dia serik sebab bila Pakatan Harapan menang 2018, 22 bulan, dia tak boleh sakau duit rakyat. Jadi sebab itu saya, kepada orang Kedah nak, kena ingat dengan betul. Ada benda yang saya tak setuju dengan Pakatan Harapan. Dan saya telah sebut. Ada benda yang kalau saya perlu tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tegur dengan terbuka. Saya tegur. Tapi kita juga kena faham bahawa hasil 22 bulan Pakatan Harapan itulah rakyat Malaysia sedikit sebanyak terlindung daripada keadaan yang berlaku di seluruh dunia. Kalau tidak kerana formula yang menstabilkan harga minyak sejak 2018, harga minyak RON adalah RM4 sekarang. Kalau tidak kerana formula itu, harga elektrik sudah melambung naik. Kalau tidak kerana dasar itu, harga barang yang saudara-saudari terpaksa bayar harian melambung naik. Dan kalau tidak kerana itu, sudah tentu rakyat terpaksa bayar sampai RM4 1 liter. Tapi kita akan tengok menteri terus umum projek demi projek. Kerana sekarang ini,
kerajaan tak boleh buat apa. Dia terpaksa ambil 70 bilion tiap-tiap tahun untuk subsidi minyak masak, subsidi yang lain-lain. Sebab selepas kena hukum tahun 2018, mereka tak berani dah sentuh subsidi rakyat, saudara-saudara. Jadi kalau orang tanya saya lah, apa sumbangan kamu kepada rakyat? Orang UMNO pas beritahu, alah kamu bukan menteri, kamu tak ada apa. Apalah jasa kamu berbanding dengan bosku Najib Razak. Saudara-saudari, saya tahu bahagian saya. Saya berjuang dalam parti, walaupun saya tak dapat apa, masih begini, dah 20 tahun, tapi saya tahu jasa dan juga sumbangan saya kepada setiap seorang rakyat Malaysia, terutamanya keluarga-keluarga yang miskin di luar bandar. Kalau tidak kerana ketegasan kita memastikan jangan bagi wang lebih kepada kerajaan, saudara-saudari tak merasa harga minyak yang ada sekarang ini kekal RM2.20. Cuma saya nak beritahu, kalau UMNO menang besar lepas ini, saya tak yakin mereka akan kekalkan harga RM2.20 itu. Kalau UMNO menang dalam pilihan raya umum akan datang, saya rasa mereka akan lupa bagaimana pentingnya subsidi minyak, subsidi makanan, subsidi minyak masak kepada rakyat. Mereka akan mula hapuskan satu demi satu sebab sejarahnya UMNO bila dia menang besar, dia jadi tamak. UMNO lepas dia nak kalah, bila dia dapat balik kuasa, dia bila dia menang, dia fikir pasal ghanimah, pasal rampasan harta perang nak bagi kat siapa. Kalau saudara-saudari tengok sejarah UMNO 20 tahun kebelakangan ini, semua skandal-skandal besar berlaku lepas dia melalui pilihan raya yang teruk. Bila dia rasa menang dan selamat, masa itu dia fikir, aku dah banyak berkorban, apa aku boleh dapat? NFC 250 juta bagi kepada keluarga Syarizat Jalil. Lembu tak ke mana, kondo pun dah kena lelakkan. Tahun bila diluluskan? 2006. Diluluskan oleh siapa? Muhyiddin Yassin. Lepas apa? Lepas UMNO menang besar 2004, selepas mereka kehilangan banyak kerusi tahun 1999 dahulu, masa reformasi. Reformasi dia kena pukul kuat dengan orang Melayu. Jadi bila dia melepasi 2004 itu dengan kejayaan, masa itu masing-masing kata, mana bahagian aku? Mana bahagian aku? Jadi bila ada wang, yang itu dapat 250 juta, yang ini dapat 500 juta, yang ini dapat 700 juta. 1MDB. Bila 1MDB berlaku? Bermula tahun 2009. Lepas apa? Lepas 2008, yang UMNO kehilangan 5 negeri dan hampir-hampir kalah pilihan raya. Dia lepas, maka Najib kata, kita kena bersedia untuk pilihan raya akan datang, maka kita perlukan wang. Macam mana nak dapat wang? Buat wang MDB. Tipu kiri kanan semua sampai akhirnya, yalah, tapi dia lupa Allah Maha Kaya. Cerdik macam mana pun, kalau berbohong dan mencuri duit rakyat pecah amanah itu sampai ke peringkat rekod nombor 1 dunia, akhirnya dia akan diangkat juga. Memang betul kita ambil masa. Saya mula-mula sekali bercakap pasal 1MDB tahun 2011. 2015 kena tangkap 1MDB. Dia ambil baru 1MDB disiasat besar-besaran tahun 2020. Baru Najib dan Rosmah masing-masing dapat kunci check-in dekat Hotel Sungai Kajang. Hotel Kajang, bukan Hotel Sungai Buloh. 11 tahun, saudara-saudara. Tapi kita tahu perangai UMNO, kalau dia melepasi pilihan raya itu, dia rasa dia kena kerja kuat kerana dia hampir kalah ataupun dia dapat kembali kursi yang dia kalah dahulu, maka Presiden UMNO, Perdana Menteri kena fikir semua yang kat bawah ni
Masing-masing nak projek itu, projek ini, projek itu. Sebab itu saya kata, hati-hati mereka, rakyat Malaysia yang nak masuk pilihan raya. Saudara-saudari dah 4 tahun tak merasa turun naik harga minyak naik mendadak. Ada 4 tahun sejak zaman 22 bulan Pakatan Harapan, pakcik-makcik terpaksa pergi beratur sebelum harga minyak naik macam dulu. Dulu sebelum 2018, orang tengok harga minyak mingguan, kalau rasa nak naik, cepat-cepat pergi beratur sebelum naik esok. Mana ada dah sekarang? Sekarang ni harga kekal, elok saja. Kalau UMNO Barisan Nasional menang, bersedialah untuk beratur balik, harga akan naik setiap minggu. Dan harga minyak mentah dunia sekarang tak nampak tanda-tanda akan turun. Sekarang masih lagi $100 satu tong. Kalau 100, it's alright. It's alright, thanks. Tak apa, it's okay. Kalau 100, dia tak untuk menguruskan badan sikit saja, saya boleh berceramah macam ni, dia keluar peluh sikit lah. Cuma saya sedar diri lah. Kalau saya peluh macam ini pun, kurus sikit pun, saudara-saudari bimbang orang Kedah, jangan bimbang. Saya takkan buka baju macam Sanusi buka baju. Oh, gila buka baju macam Sanusi. Gila, confident Sanusi ni boleh buka baju. Jadi saya takkan buat lah. Kecuali betul-betul kurus, betul-betul badan berketul, bukan bulat macam Sanusi. Baik. Harga minyak mentah tidak nampak tanda-tanda akan turun daripada paras $100. Sebabnya ialah kerana perang dekat Ukraine dan juga dekat Rusia, tak nampak tanda-tanda akan berhenti. Malah tanda-tandanya keadaannya itu akan bertambah teruk dan bertambah teruk. Kita juga ada ketegangan di antara China dengan Taiwan. Selagi ketegangan dunia ini berterusan, maka harga minyak akan terus kekal sekitar $100. Kalau subsidi ditarik, bila UMNO Barisan Nasional yang mereka yakin nak menang sangat itu, saudara-saudari bersiap sedialah bayar harga RON 95 RM4 1 liter. Saya hanya boleh sebut, kalau itu kehendak rakyat Malaysia, terutamanya yang Melayu yang duk fikir, yalah bukan semua Melayu lah yang macai malaon UMNO ni lah. Yang duk kata 22 bulan serik, 22 bulan serik. Kalau harga naik RM4 1 liter lepas pilihan raya umum UMNO menang, saya tepuk tangan buat kenduri padan muka orang UMNO sama. Ayam RM20 sekilo. UMNO yang duk maki hamun tiap-tiap malam, yang ratib 22 bulan serik, 22 bulan kena hancing, 22 bulan kena kencing. Itu jawapan saya. Yang kedua, saya nak jawab juga, terutamanya geng-geng PAS. PAS yang duk jawab, tak apalah demi perpaduan ummah, kita kena satukan orang Melayu. Yang UMNO, yang jawab, demi kestabilan kerajaan, supaya kerajaan yang stabil, maka kita boleh berkhidmat kepada rakyat. Sebab itu kita tebuk atap tahun 2020 kerana kerajaan Pakatan Harapan tidak stabil. Bila kita ambil UMNO, kita ambil PAS, kita ambil Bersatu, maka kerajaan yang majoriti menteri dan wakil rakyatnya itu Melayu Islam, maka negara kita telah menjadi stabil. Sebab itu PAS kau ni pusing keliling macam ketam. Pergi ke UMNO, minta mengayu ke UMNO. UMNO kata, boleh kamu nak kerjasama dengan aku, tapi kamu ceraikan dulu kekasih gelap kau Bersatu. Pergi ke Bersatu, PAS sebenarnya tahu bahawa dia perlukan UMNO, kalau tidak dia ruyup. Tapi dia juga tahu UMNO ni jenis main kayu tiga daripada dulu. Masa nak PAS cakap macam-macam, bila dah dapat PAS dia pukul PAS. Jadi PAS dalam hati dia memang dia nak Bersatu. Sebab dia tahu Bersatu ni agak dayus. Sebab dia tak ada kekuatan. Jadi dia akan ikut PAS masing-masing. PAS kata nak pakai bendera negeri. Tak apalah. PAS kata macam ni.
PAS kata nak jadi menteri besar dekat Perlis, setuju semua. Baik, Saya nak ulas begini. Bagi orang Melayu, pengundi-pengundi Melayu, yang jiwa dia ini tak apalah asalkan perpaduan ummah. Tanggungjawab kita untuk kita undi asalkan bukan Pakatan Harapan. Saya nak tanya soalan yang mudah. Kod mana dalam Islam yang kita dididik, kita boleh membenarkan pecah amanah, jenayah, rasuah, mencuri duit rakyat, menghasilkan kesengsaraan kepada orang miskin? Kod mana yang ada hujah kata boleh kita buat begitu asalkan kita dapat kuasa? Saya seumur saya hidup sampai 45 nak masuk 46, saya tak jumpa lagi saudara-saudari. Tak ada dalam budaya kita, dalam agama kita yang mengatakan kamu boleh berbohong demi untuk dapat kuasa. Tak ada lagi yang kata bila kau tengok kemungkaran dan rompakan itu besar-besaran berlaku, kamu boleh berbohong di luar kata saya berpuas hati. Semua okey. Tak ada saya sedari. Tapi kalaupun mereka nak buat begitu, ataupun itu alasan strategi politik mereka, saya nak jawab bahawa orang kita, Melayu, Cina, India, terutamanya yang Melayu atas pagar yang Islam ini, kita tak bodoh. Kita tak buta. Dia kata perlu tebak atap. Khianat mandat rakyat. Asalkan kerajaan yang ada itu ialah kerajaan Melayu Islam. Itu hujah dia. Itu prinsip dia kononnya. Sebab dia kata kalau kita buat begitu, kerajaan akan stabil. Kerajaan yang stabil akan boleh tumpu kepada kebajikan rakyat. Saya nak tanya pakcik-makcik yang hadir malam ini, yang menonton di luar, yang di tepi jalan ni. Bab mana kerajaan jadi stabil sejak mereka tebuk atap Februari 2020? Dekat mana stabilnya kerajaan itu? Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Lepas tu berebut sama mereka. Nak lantik timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Oleh kerana mereka berebut kuasa sama mereka, tak boleh lantik timbalan Perdana Menteri, terpaksa lantik menteri-menteri kanan. Sampai ada 4 menteri kanan. Semua tak boleh pakai. Menteri kanan saja perangai, tak payah saya sebutlah. Kemudian sesama mereka, kononnya awal-awal dulu bersatu demi perpaduan ummah, tapi mereka memperlihatkan kepada rakyat tiap-tiap hari mereka bergaduh. Mula lantikan JLC yang bersatu kata no, UMNO kata bersatu lantik. Lagi ramai orang bersatu dalam JLC. Yang PAS ni kata tak apalah asalkan kami dapat sikit pun cukup lah. Bab mana soal perpaduan ummah? Babnya ialah berpadu untuk mereka sakau duit ummah. Saudara-saudari, kebajikan ummah masuk longkang. 1 tahun mereka duk pusing-pusing sama sendiri. Akhirnya yang tikam dia sendiri juga ialah UMNO juga. Daripada awalnya mereka kata mereka tebuk atap untuk mereka nak kerajaan yang berpadu, akhirnya mereka juga yang runtuhkan kerajaan. Kita terpaksa lalui sekali lagi 1 minggu. Negara kita tak ada kerajaan. Dan mereka buat dalam keadaan negara terpaksa melalui PKP 1. Yang meniaga-meniaga kecil kena gulung tikar, dia tak peduli. Dia peduli 1 untuk aku, 1 untuk engkau, 1 untuk engkau. Memang betul-betul penyamun bujang lapuk punya style. Sekarang saudara-saudari, sama juga. Orang nak masuk musim banjir, satu dunia bercakap tentang krisis perubahan iklim yang kalau banjir datang kali ini, dia akan datang teruk. Saudara-saudari tahu menteri daripada PAS, 2 orang adalah menteri yang bertanggungjawab pasal 2 perkara. 1 soal alam sekitar, soal banjir, Tuan Ibrahim Tuan Man. Seorang lagi soal
penggunaan tenaga dan sebagainya yang ada kesan kepada perubahan iklim, menterinya Taqiyuddin Hasan. Saudara semak balik satu persatu. Nu yang duk menonton kat luar ni, pergi semak balik. Bila kali terakhir saudara-saudari tengok Tuan Ibrahim Tuan Man ada idea atau ada jalan untuk kita menangani masalah banjir yang akan datang? Saya ingat tahun lepas bulan 6, bila saudari Izzah dalam parlimen bangun tanya, pakar-pakar kaji cuaca meramalkan perubahan cuaca yang mendadak yang ada risiko banjir di negara kita sekitar Jun 2021. Tanya dekat parlimen. Saudara-saudari tahu Tuan Ibrahim Tuan Man jawab apa? Kementerian berpendapat bahawa perubahan iklim tidak kena dekat Malaysia. Itu jawapan dia. 5 bulan lepas itu Allah nak tunjuk banjir memang tenggelam betul lah. Kat dengan saudara-saudari dekat Sungai Petani. Menteri yang bertanggungjawab tentang penggunaan tenaga, perancangan tenaga. Kenapa penggunaan dengan perancangan tenaga ini penting? Kerana dia menentukan berapa banyak gas kita bakar. Berapa banyak petrol kita guna. Berapa banyak tenaga yang kita bazirkan dari segi elektrik. Kerana setiap tenaga, unit tenaga yang kita bazirkan ini, dia akan melibatkan pembakaran tenaga. Pembakaran tenaga itu akan menyumbang kepada perubahan iklim dunia. Lagi banyak kamu buat menggunakan tenaga-tenaga fosil, macam minyak, macam gas, macam arang batu, lagi banyak negara kita panas. Siapa menteri? Taqiyuddin. Sebab itu saya nak beritahu kepada kawan-kawan yang Islam, yang Melayu, yang dekat Kedah. Kalaulah nak masuk pilihan raya ini, hanya ada 2 hujah daripada UMNO, Barisan Nasional, PAS dan Bersatu. Hujah pertama ialah dah serik dah 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan. Saudara-saudari, isi minyak tiap-tiap 2-3 hari. Ingat bahawa minyak RM2.20 itu ialah jasa Pakatan Harapan sampai ke hari ini. Bab mananya serik pasal 22 bulan. Kalau UMNO PAS memainkan sentimen perkauman, oh kalau undi Pakatan Harapan orang Cina, orang India berkuasa. Saudara-saudari, saya 10 tahun duduk dekat UK. Yang orang Melayu takut sangat kepada orang bukan Melayu ni sebab kita ni bodoh ke? Saya 10 tahun duduk dekat UK, bukan saja dengan orang Cina, orang India, dengan orang Yahudi. Yang menentukan macam mana kita menguruskan bukan soal kamu Cina, kamu India, kamu Melayu. Soalnya kamu cerdik ke tidak. Masalah UMNO dan masalah PAS, masalah Bersatu, sebab jenis-jenis Melayu yang masuk dalam UMNO, PAS, Bersatu kurang cerdik. Bodoh lah kira, bodoh. Sebab dia bodoh lah, bertahun-tahun dia boleh kena tipu dengan Najib, dengan Rosmah. Dia boleh percaya duit yang Najib sakau itu kononnya derma daripada Arab, saudara-saudari. Kita yang cerdik kat luar ni memang kita tahu daripada awal. Kau ni bodoh ke apa? Oleh kerana kebodohan itu, dia jadi takut untuk berurusan dengan orang Cina, orang India yang dia rasa lebih cerdik daripada dia. Jawapannya, kalau orang yang kita nak berurusan tu lebih cerdik, apa urusan dan tanggungjawab kita? Kita jadi lagi cerdik lah. Pergilah membaca sikit. Berhentilah buat kerja-kerja bangang. Bekerjalah dengan rajin supaya kamu tak ada ilmu untuk kamu menguruskan negara. Yang kamu bodoh masih nak jadi menteri. Lepas tu kamu takut dengan semua orang. Kemudian kamu hasut orang Melayu. Jangan percaya dekat Cina. Jangan percaya dekat India. Kalau ini saja 2 modal UMNO, Barisan Nasional, PAS, Bersatu, saudara-saudari. Kalau orang Melayu belum buka mata lagi, kalau lepas ini UMNO, Barisan Nasional menang, saya dah cakap sebelum ini, saya tak bimbang sangat pun kalau UMNO, Barisan menang PRU 15. Sebab sifilnya mudah.
sesuatu parti atau organisasi yang pemimpinnya bakal kurang cerdik, malas, makan duit rakyat, hanya tahu mencuri dan sakau, bagilah company mana pun, bagilah negara kaya macam mana pun, dia akan terus merosakkan negara dan masyarakat akan terus hidup susah dan susah dan susah. Keadaan kita memang dah bawah dah, susah sangat sekarang ni. Kalau kerajaan UMNO Barisan Nasional PAS kembali dekat Putrajaya dan dia mula ambil wang dengan lebih banyak, dia mula tarik subsidi, harga minyak sampai RM4, harga elektrik naik. Saudara-saudari, tak payah saya naik truk ini. Mari PRU 2027, PRU 16 akan datang. Tak payah kami kempen pun. Saya yakin, saudara-saudari, rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India akan undi Pakatan Harapan dan kita akan menang besar dalam 4-5 tahun akan datang. Saya tak bimbang yang itu. Masalahnya begini. Ini masalah paling besar. Kita negara yang tak banyak wang. Kita negara yang makin susah. Nak pinjam duit pun makin teruk sebab hutang dah makin banyak. Pelabur-pelabur tinggalkan negara kita. Alih duit balik ke Amerika. Sebab itu mata wang makin rendah dan makin rendah. Bila mata wang makin rendah, kita import makanan kita sampai 50 bilion daripada luar negara. Dulu $1 RM4. Sekarang tak lama lagi $1 RM5. Kalau dulu beli 1 kilo daging RM10, lepas ini jadi RM12. Dalam keadaan yang kita dah kurang wang macam ini, kalau kita benarkan UMNO, PAS, bersatu, mainkan lagi sentimen demi Islam, demi Melayu, asal Melayu, Islam, tak apa. Saudara-saudari yang akan tanggung ini, saudara-saudari sendiri. Sebab kita dah tengok yang berlaku 2-3 bulan kebelakangan ini, satu persatu skandal-skandal dibongkarkan. Saya tak habis lagi tahu cerita pasal kapal ni, saya tak habis lagi. Hari ini Isyamuddin, Menteri Pertahanan, baru jawab. Saya tanya minggu lepas, dia jawab minggu ini. Jawab pun tak jawab sepenuhnya. Saya tanya minggu lepas, kamu kata 2 kapal akan siap dalam 2 tahun. Betul ke 2 kapal ni akan siap? Saya tanya. Kamu dah belanja 9 bilion dan kamu kata perlukan 2 bilion lagi 11 bilion untuk siapkan kapal. Saya tanya, kamu nak siapkan dengan 2 bilion lagi ni, sebenarnya berapa biji kapal yang siap? Dia kata 2. Minggu lepas, 2 biji kapal. Hari ini saudara-saudari pergi semak laporan bernama, diam-diam dia boleh tukar 1 kapal saja akan siap dalam masa 2 tahun. Daripada 6 biji kapal, tinggal 1 kapal. 1 kapal! Indonesia dah ada 12 kapal. Menjelang 2026, Indonesia akan ada 20 kapal. Kita 1 kapal, saudara-saudari. Sebab itu bila nelayan kita pergi ke laut besar, kalau ada kapal besar pun, belum apa-apa, kita dah kalah dengan China, kita kalah dengan Indonesia. Sebab apa? Dia ada kapal dia yang tolong mengiringi. Kalau ada 5-6 kapal laut dalam, nelayan-nelayan China, nelayan-nelayan Indonesia, dia ada kapal dia yang ikut melindungi. Kita, kapal kalau ada pun sebiji. Kalau ada pun, dia kena mengiringi nelayan-nelayan kita. Itu belum cukup lagi. Saya tak dedah lagi minggu depan ni. Saya banyak benda, saya tak done. Saya tak dedah lagi tentang bagaimana, tadi siapa beritahu, tadi Saiful duk beritahu pasal kerajaan Kedah kena scam dengan segala jenis syarikat-syarikat scammer ni. Dia bukan PAS saja kena scam, UMNO pun kena scam. Kapal yang dia buat itu, lebih kurang 20 juta ringgit sebenarnya dibayar kepada syarikat-syarikat palsu yang tak wujud untuk khidmat rundingan teknikal yang tak pernah berlaku. Cuma saya nak sebut, salah satu syarikat itu, saya tak nak cerita semua malam ni lah, tunggulah seminggu 2 minggu ni dia akan keluar.
salah satu syarikat itu milik seorang scammer yang kalau Google saja nama dia penuh keluar. Orang India. Di Sri Lanka pun ada kes dia. Zaman Pak Lah dulu pun ada kes dia di Iraq. Kapal pun kes dia, syarikat dia terlibat. Dan yang terbaru, My Sejahtera pun yang dia berebut. Kontrak My Sejahtera pun syarikat dia. Saudara-saudara. Sebab tu saya nak tanya, PAS ni PAS. Yang kamu duk syarah kat orang ni, yang kita sebagai Islam kena sokong Islam supaya China, India tidak pijak kepala kita. Kamu duduk dalam kabinet. Kamu sama-sama buat keputusan. Apabila ada syarikat-syarikat malaun scammer yang curi duit rakyat sampai puluh juta, ratus juta, 1 sen pun tak ada hasil kepada rakyat. Pernah tak kamu bercakap bersuara sekali pun? Sujud, kamu tanya, adakah aku dah buat dan laksana amanah aku yang sepatutnya? Kerana setiap 1 sen wang rakyat yang diselewengkan semasa aku jadi menteri dan bertanggungjawab dalam jemaah menteri, aku kena jawab dalam kubur. Pernah tak menteri PAS yang 4 orang tu tanya, saudara-saudara? Menteri besar PAS pernah ditanya ke tidak? Jadi bila saya akan mula dedah satu persatu, dedah pasal syarikat scammer yang menyebabkan kapal kita terkendala. Saya dedah lagi nanti soal meriam. Tentera darat nak beli meriam pun kena scam juga, saudara-saudari. Bila saya dedah satu persatu yang ini, dia nak panggil pilihan raya. Tak apa. Saya bersedia panggil pilihan raya. Saya ada peluru. Kita ada cari bot untuk bantu orang banjir. Tapi saya juga ada peluru-peluru yang saya nak tembak satu persatu tiap-tiap minggu ni. Kau berani panggil pilihan raya, kita akan masuk pilihan raya dalam keadaan 1 minggu 1 skandal yang UMNO PAS bersatu kena jawab. Kamu nak jawab apa PAS? Demi Islam konon, demi Melayu. Tapi oleh kerana kamu tidur ke tidak, kamu faham pun tidak agaknya, apa hukumnya melaga-lagakan rakyat, menyelip tumpuan rakyat, memindahkan pandangan rakyat supaya rakyat yang Melayu Islam ini tidak fikir soal amanah, soal kebajikan, soal lawan rasuah. Jadi sebab itu saudara-saudari, dan 11.30 dah ni, sebab itu saudara-saudari, terutamanya kepada sahabat-sahabat kita di Kedah, isu ini akan terus dimainkan. Jawapan saya mudah kalau orang tanya. YB tak bimbang ke orang Cina pijak kepala kita? Ni kawan-kawan India ada perbalen ada kat depan ni. Orang India ni nanti tak bimbang ke nanti dia ambil tempat kita? Kita kan orang majoriti di negara ini. Kita kan ramai. Sekarang orang Islam 70%. Dan kadar kelahiran orang Islam jauh lagi tinggi daripada orang Cina dan orang India. 10 tahun daripada sekarang, jumlah orang Islam di negara ini jadi 75%. Sepatutnya kalau yang takut bukannya orang Islam. Yang takut itu sepatutnya orang Cina dengan orang India. Kalau dia makin ramai, dia tak hormat kita, dia tak layan kita dengan adil, macam mana kita nak hidup di negara ini? Jadi apa nak takut? Yang selalunya takut itu ialah kalau dia buat sesuatu yang salah. Dan bila dia buat sesuatu yang salah, dia tak boleh nak jawab. Bila dia tak boleh nak jawab, akhirnya untuk mengaburi mata rakyat, dia laga-lagakan yang Melayu dengan Cina dengan yang India. Saudara-saudari jangan bimbang. Kami dalam keadilan bukan bodoh. Saya sayang semua Melayu, Cina, India. Saya tak ada pun dalam keadilan kata tak penting Melayu ini. Saya tahu, tanya Simon. Saya tak pernah berganjak bahawa orang Melayu akan memimpin di negara ini. Tapi kalau orang Melayu nak memimpin, janganlah buat malu. Dahlah bodoh, curi duit pula tu. Kalau kita nak memimpin,
kita mestilah dapat hormat daripada orang yang kita pimpin. Maksudnya kita jujur, kita cerdik, kita cekap, kita amanah. Barulah yang Melayu pun hidup aman, yang Cina pun rasa bangga dan akan hormat kepada kita, yang India akan bantu. Dan negara yang macam itu, yang harmoni walau pelbagai kaum dan agama, negara itulah yang akan dihormati sebagai contoh teladan kepimpinan orang Islam yang sepatutnya dituruti, saudara-saudari. Jadi jangan bimbang. Usaha kita ialah kita nak kembalikan kerajaan kita di landasan supaya kita boleh perbaiki segala masalah yang ada. Dan masalah-masalah itu besar. Semua penceramah sebelum saya dah sebut satu persatu. Soal gaji, soal ekonomi, soal rasuah, soal pendidikan, soal pekerjaan. Kalau kita tak tukar kerajaan, kalau kita tak ketepikan permainan UMNO, Barisan Nasional dan PAS melaga-lagakan rakyat, maka yang akan bayar harganya ialah anak-anak saudara-saudari. Saya tak apa, saya ada seorang anak saja. Dan insya-Allah harta saya, syarikat saya, pekerjaan saya cukup untuk anak saya sampai cucu dia. Tak ada masalah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang boleh cakap macam itu? Yang harta cukup untuk anak, cukup untuk cucu, cukup untuk cicit. Kena pula anak 5 orang, kena pula bini 4. Seorang 5 orang. Tak keletih nanti. Jadi atas sebab itu, saya ajak saudara-saudari bersedia, kita masuk pilihan raya. Kalau dia panggil bulan 11, silakan, kita bersedia. Kalau dipanggil tahun depan, alhamdulillah kita tumpu bantu orang banjir dahulu. Tapi masuk pilihan raya kali ini, insya-Allah kita ada satu tanggungjawab. Kita kena buktikan bahawa rakyat Malaysia ini cukup. Melayu, Cina, India, insya-Allah kita boleh buat sekali lagi tahun 2022. Boleh tak saudara-saudari? Jadi balik sampaikan kepada sahabat-sahabat, kepada yang Cina, yang India, sampaikan kepada anak beranak kawan bahawa kebangkitan itu sedang berlaku. Kita sekarang berada di tempat yang sama seperti 2-3 bulan sebelum masuk 2018. Kalau 2018 kita berjaya tukar kerajaan, 2022 juga kita akan berjaya kembalikan mandat rakyat kepada Pakatan Harapan dengan syarat orang Melayu jangan bermain emosi perkauman. Faham soal amanah, faham soal tanggungjawab, pilih pimpinan yang cekap, pimpinan yang cerdik. Orang Cina, orang India, kita keluar beramai-ramai, pastikan setiap satu undi, kita undi Pakatan Harapan dan kita buang UMNO Barisan Nasional. Kalau itu berlaku, nanti bila Zaid Hamidi, masa dia untuk masuk check-in dekat hotel, sekali dengan Najib, saya boleh tawarkan diri, saya boleh bawa beg dia banyak-banyak. Banyak mana beg dia ada pun saya sanggup bawa. Kalau kena bawa truk ini pun nak bawa beg dia, kami bawa truk ini, kutip beg dia, hantar dia untuk bercuti dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh pun tak apa, Kajang pun tak apa. Tapi saya rasa, kalau tanya Zaid, dia lagi rela duduk di Sungai Buloh sebab bilik sebelah Najib tu, dekat Kajang tu, bilik tu dah disediakan untuk Rusmah. Jadi terima kasih banyak-banyak saudara-saudari. InsyaAllah kita akan terus ceramah, terus ke udara. Saya nak tutup, saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Ayuh! Sebelum saya tutup, minta semua datang ramai-ramai ke depan sebab diorang nak ambil gambar. Sekian, Nandri Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.